العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم رب يسر ولا تعسر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا وبالكعبة قبلة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Pertama-tamanya marilah bersama-sama kita merafa'kan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita akan nikmat-nikmat, terutamanya nikmat kesihatan, nikmat agama, nikmat berketurunan, nikmat makan dan minuman, nikmat rezeki kepada kita yang masih lagi kita tidak putus-putus untuk menerima segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Segala salam dan salawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Yang saya muliakan lagi saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Fezwan, Ustaz Hanafi dan juga Tuan Imam dua tadi. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, para jemaah rahimakumullah taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan diri kita, jasmani kita dan rohani kita untuk bersama-sama kita bersolat maghrib berjemaah, untuk kita bersama-sama mengambil sedikit masa ini untuk kita bermuhasabah diri saya dan diri muslimin dan muslimat, untuk kita bersama-sama menghayati akan segala kalam Allah, akan segala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersama-sama menghayati akan peringatan tazkirah, akan supaya kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat mendekatkan taqarrub ila Allah taala, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan itu kita dapat bersama-sama mencegah diri kita daripada sebarang bentuk maksiat, sebarang bentuk kemunkaran dan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat mendekatkan diri kita kepada amalan-amalan taqarrub
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melakukan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak kita untuk kita berjemaah, untuk mengajak kita jangan meninggalkan solat di dalam apa jua keadaan sekalipun, untuk mengajak kita supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, dengan solat itu tuan-tuan, selain untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya dapat menyegah, dapat mencegah, dapat menjauhkan diri kita daripada 'anil fahsya' wal munkar, daripada sebarang bentuk kekejian, sebarang bentuk perkara yang mungkar, perkara yang tidak elok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dalam musim COVID-19 ini, kita sama-sama untuk jangan tinggalkan solat, sebab solat itu adalah rukun iman, arkanul Islam kita muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Sebab dengan bersolat itu dapat, ya ayyuhallazina amanu ista'in bis-sabri was-salah, kan? So kita hadapi ujian ini tuan-tuan, kan? Ujian hari ini limpahkan kepada kita, Allah berikan ujian kita kepada kita hari ini untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyesali di atas segala perbuatan-perbuatan keji yang dulu kita pernah lakukan, untuk kita bersama-sama menebus kembali dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, bisabri, dengan sabar kita hadapi ujian ini muslimin dan muslimat rahimahullah taala, dengan sabar, bisabri wassalah, dan kita solat. Janganlah tuan-tuan, hari ini kita ada masa, kan? Janganlah tunggu nanti imam solat di belakang kita, solat depan imam. Hari ini kita solat di belakang imam, imam jadi imam, kita jadi makmum di belakang imam. Suatu hari nanti muslimin dan muslimat, pasti akan tiba suatu saat dan ketika, hari yang mana kita akan disolatkan di hadapan imam ketika itu. Apabila kita sudah menjadi jenazah, kan? Sudah meninggal dunia, kullu nafsin za'iqatul maut. Muslimin dan muslimat rahimahumullah taala, pada minggu yang lepas kita telah menghabiskan suatu bab yang bertajuk kelebihan ta'awuz atau al-isti'azah, kalimah bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kelebihan-kelebihan dia yang telah kita bahaskan minggu lepas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang suatu surah, kan? Tentang suatu surah yang mana surah ini wajib dibaca di dalam solat, kan? Yaitu suratul Fatihah, surah pembukaan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, latar belakang surah. Jadi kalau kita nak kenal orang, kan tuan-tuan, kita kaji orang tu, kan? Kalau kita nak kahwin dengan seorang perempuan tu, kan, kita kaji dia siapa, tuan ni anak siapa, kan? Tidak dilupakan juga kepada jemaah kita yang sedang mendengar secara online di Facebook, di Facebook Masjid Salat. Jangan lupa like dan share Masjid Salat punya Facebook. Alhamdulillah, selain kita berdakwah di sini, kita berdakwah secara digital lah, kan? Hari ini orang ramai ceramah, kan? Alhamdulillah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jadi kita nak kaji latar belakang suratul Fatihah, kan? Kita tahu suratul Fatihah itu surah pertama lah di dalam Al-Quran. Ada 114 surah di dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah ila akhir surah, suratul An-Nas fi juz' ammah, kan? Kan? Jadi kita hari ini kita nak baca suratul Fatihah, kita nak sedikit sebanyak. Di samping ketua imam kita baca, kita tahu menghayati suratul Fatihah, akan maksud dia, akan terjemahan dia, supaya
kita sama-sama dapat khusyuk di dalam solat. Di samping tuan imam kita baca, insya-Allah kita dapat, oh ini maksud dia, ini maksud dia. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni tak lalai, supaya kita ni tak terfikir apa-apa. Sebab itu kita digalakkan, disunatkan belajar tafsir Quran. Sikit sebanyak kita dapat menghadirkan diri kita di dalam solat. Kita dapat menzahirkan, kita dapat menghadirkan diri kita daripada kita berfikir bukan-bukan. Jadi hari ini kita belajar, hari ini tafsir suratul Fatihah, insya-Allah, supaya datang rasa khusyuk, supaya datang rasa Allahu Akbar, seronoknya sembahyang. Sebab kita faham maksud dia kan, baru kita seronok doa, kita faham maksud berdoa kan. Apa jua kita amalkan itu tuan-tuan, kita faham maksud dia. Supaya apa? Kita tak larilah ya. Jadi muslimin dan muslimat, yang pertama latar belakang suratul Fatihah. Surah pertama di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Kalau di Mekah kita kenali sebagai ayat Makkiyah kan, ada dua, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah kan. Ayat Mekah ni, Makkiyah ni diturunkan di kota Mekah, ayat Madinah diturunkan di kota Madinatul Munawwarah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, ianya terletak pada juzuk yang pertama, fil juzul awal. Suratul Fatihah termasuk di dalam surah, dalam juzuk yang awal kan, digabung dengan surah Al-Baqarah kan, juzuk pertama di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan ada 114 surah, ada 30 juzuk. Bermula juzuk yang pertama sampailah juzuk amma, suratul An-Naba ila akhir surah fi surati An-Nas. Jadi ada 30 juzuk Al-Quran. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, seringkali kalau kita kadang-kadang ni tuan-tuan, aduh ustaz nak baca Quran ni ustaz panjangnya 30 juzuk. Kau baca novel satu malam, khatam satu novel boleh baca, tak dapat pahala tu. Tapi ini baca kalam Allah. Hadis Nabi SAW kata apa? Barang siapa mayaqra'ul Quran, barang siapa yang minal ayat Quran, yang membaca satu ayat daripada Al-Quran, Allah kira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku kira alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu kalimat, satu ayat, satu alif dikira 10 ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 ganjaran pahala Allah beri kepada kita ni tuan-tuan. Ibarat katalah tuan-tuan, kalau kita selalu baca Quran, satu huruf Allah bagi 10 ringgit kepada kita. Kita baca Quran, nanti majlis salat dia buat pengumuman. Contohnya, siapa yang baca satu huruf Quran dekat majlis salat, Tok Imam bagi 10 ringgit. Sah kan? Habis Tok Imam tak ada duit. Contohnya lah kan? Satu huruf Allah punyalah. Allah ni maha kaya tuan-tuan. Al-Ghani, Allah ni maha kaya ni tuan-tuan. Satu huruf Allah beri kepada kita 10 ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita baca alif lam mim, 3 huruf, 30 ringgit tuan Allah bagi pada kita. Allahu akbar, maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada satu hadis daripada, tak silap saya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran itu, kelebihan Al-Quran itu tuan-tuan, kalau kita baca merangkak-rangkak sekalipun, Allah kira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam kitab Fadailul Amal kan, kalau kita buka kitab Fadailul Amal, ada satu hadis yang Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah kata apa? Barang siapa yang membaca Quran walau dalam keadaan tergagap-gagap atau merangkak-rangkak sekalipun, dikira pahala paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat, selain kalau kita dapat melazimi suratul Fatihah, sebab apa kita hafal suratul Fatihah? Sebab dibaca dalam solat.
Adakah kita nak cakap, Ustaz, saya hafal surah Al-Fatihah cukuplah, seumur hidup saya hafal surah Al-Fatihah aja. Sebab itu wajib dibaca dalam solat. Rukun arkanus solat kan, kita baca surah Al-Fatihah aja. Surah lain bagaimana? Allahu Akbar. Inilah kelebihan orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Hadis Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, khairukum, sebaik-baik kalian semua, khairukum man, siapa yang ta'allamal Quran, orang yang belajar ilmu Al-Quran. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang man ta'allamal Quran wa 'allama, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, hari ini kita dah jadi ayah kan, hari ini kita dah jadi suami, kita dah jadi ketua keluarga dalam institusi kekeluargaan kita. Sepatutnya kita sudah pandai membaca Al-Quran. Kita dah boleh mendidik isteri kita, isterilah bukan isteri-isteri, isteri kita belajar ilmu Al-Quran kan, anak-anak kita tentang ilmu Al-Quran kan. Daripada anak-anak kita tu tuan-tuan, maaf cakaplah tuan-tuan, hari ini anak kita banyak main game kan. Satu hari anak-anak kita spend masa hampir around 5 hours, 4 hours. Kita boleh membagi anak kita main game kan. Maklumlah dulu Majlis Selat ni ramai turis kan. Tu yang kena pandai speaking sikit. Kalau kita tak pandai speaking, susah nak berdakwah. Jadi orang datang, hello sir, peace be upon you, assalamualaikum. Itu tahu cukup kan. How are you? Kalau dia tak tahu, how are you? How are ke dia? Awak datang turis kan. Tayang tak ada turis, orang tak tahu tak apa. Kan? Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kan? Kita belajar ilmu Al-Quran kan, kerana li'anna syafa'atul li ashabi. Quran ni tuan-tuan, dia akan memberi syafaat, menjadi peneman kita kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Jadi muslimin dan muslimat kan, kita cuba hari ini kita cuba tukarkan jadual anak-anak kita dekat rumah. Maklumlah hari ini kita dah work from home. Hari ini kita dah mula anak-anak kita tuition daripada rumah, sekolah online dan sebagainya. Kita cuba dekatkan mereka sekarang dengan Al-Quran kan. Dekat handphone pun ada Al-Quran kan, boleh ajar anak-anak kan. Sambil anak-anak kita nak tunggu cikgu online tu, dia bolehlah baca Al-Quran 5 minit, 10 minit. Ustaz, panjanglah nak baca satu juzuk Quran. Jangan baca satu juzuk terus, nanti kamu penat. Satu juzuk lebih kurang ada around 20 muka surat. 20 muka surat, 20 dah. Ada 20 muka surat, 21 muka surat. Contohnya, juzuk awal ada 22 muka surat, suratul Baqarah. Kan? Contohnya, kan? Kita ambil subuh 5 muka surat, zuhur 5 muka surat, asar 5 muka surat, maghrib 5 muka surat, dah khatam satu juzuk. Allahu Akbar. Ustaz, saya kerja, macam mana nak baca Quran? Allah, kau banyak sangat bagi alasan. Kau tak nak baca, kau cakap kau tak nak baca. Jangan bagi alasan. Ini orang kita kan tuan-tuan, dia bagi alasan, bagi kan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kalau kerja kita tak apalah, pagi kan sementara tunggu, kalau kita kerja kat kaunter kan, kita sementara tunggu customer datang, bacalah Quran sementara tu kan. Jangan bagi alasan there is no reason to success. Kau bagi sikit bahasa Inggeris, there is no reason to success. Tidak ada sebab. Jangan bagi alasan kalau kita nak dapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Tunggu customer datang kan, kerja dekat mana? Dekat mana-mana kaunter kerajaan kan. Tunggu customer datang, baca Quran. Kan ada Quran pocket tu kan, satu RM10 tu, satu RM8 tu, ada yang murah sikit ni. Tak ada RM5, mahal betul. Kecil sangat. Beli yang RM10 kan. Janganlah berkira pula. Kau beli, kau kena shake harga RM5, RM6 boleh. Quran kau tak boleh beli. Allahu Akbar kan. Kau makan KFC, McD harga RM52, RM56, RM60. Beli Big Mac satu dengan bubur dah RM25
habis makan jadi najis, dah habis buah. Tapi Al-Quran muslimin dan muslimah yang dihormati sekalian, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allahu Akbar. Kelebihan Al-Quran ni tuan-tuan, az-zikru, Quran ni dikenali sebagai az-zikru, peringatan. Selain pada asy-syifa, penawar, selain daripada ar-rahmah, memberi rahmat ke sekalian alam dan sebagainya, kan? Al-Quran at-tanzil, penurunan, digelar at-tanzil juga, kan? Kita ni tuan-tuan, jangan bagi alasan untuk kita bertolak balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca 2 line muka surat, kan? Kita baca surah Al-Fatihah, tak apalah tuan-tuan. Sementara tunggu seorang datang, baca surah Al-Fatihah. Datang habis, datang seorang lagi, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kan? Baca kejap, kan? Kan waktu lunch hour sekarang, baca lagi 4 muka surat, 2 muka surat. Kalau kita, maaf tuan-tuan, kalau kita yang gagap-gagap sikit tu, baca pelan-pelan, dapatlah 10 minit 1 muka surat. Yang mana laju sikit, 10 minit dapat 3 line muka surat, 2 line muka surat cukup. Alhamdulillah. Nanti sekarang balik asar, nak tunggu fardu asar sekarang, baca lagi 1 muka surat, kan? Jadi sekarang maghrib isyak dah tak ada buat apa, kan? Kalau kita hari ni kan dah boleh lepak kedai mamak, kan? Kita ada masa kadang-kadang dekat rumah lepak, kan? Lepak dengan kawan-kawan boleh, tapi lepak dengan Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh. Kita cari macam-macam alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jadi inilah perangai-perangai manusia, senario-senario kita hari ini yang mencari alasan-alasan untuk kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang muslimatnya contohnya, tadi tembak muslimin je, saya tembak muslimat sikit sebab zaujah dekat belakang juga, tembak sekali kat dia, kan? Contohnya lah, kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jadi kalau kita tunggu dalam kereta, kita bacalah Quran, kan? Kalau kita suri rumah tangga, ada masa banyak, dia bukan lagi work from home, memang work from home daripada dulu, contohnya, kan? Kita bagi ngaji, tunggu suami balik, tunggu makanan masak, sambil masak mie goreng untuk suami tercinta balik rumah sekarang, kan? Baca Quran, kan? 1 huruf, 10 ayat ke 5 ayat ke, lama-lama kita dapat khatam Al-Quran. Allahu Akbar, insya-Allah taala. Mengandungi 7 ayat Suratul Fatihah, dia ada 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, kan? Jadi kita kena jaharkanlah bacaan kalimah ayat Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ikut mazhab kita, kan, mazhab Syafi'i, kan? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu dikira sebahagian min suratul Fatihah. 25 kalimah dan 113 huruf. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baca suratul Fatihah saja Allah dah bank in dalam bank kita nanti RM1,130. Allahu Akbar. Sebab apa? Ada 113 huruf. Jadi Allah dah bank in dalam akaun akhirat kita 1,000. Betul kan? 113 kali 10, maklumlah tuan-tuan, matematik dulu fail. Fail, kan? Allahu Akbar. RM1,130. Betul, RM1,130. Allah dah siapkan kita bekalan untuk menuju ke alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bekalan untuk kita menuju ke alam barzakh nanti, kan? Pemisah di antara alam dunia dan alam akhirat nanti. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jadi kalau kita baca habis khatam suratul Fatihah, kita dah dapat RM1,130. Ini makna katalah tuan-tuan, kan? Bukan kejap lagi baca, Ustaz, saya dah baca suratul Fatihah, tak ada pun RM1,000 dalam akaun saya. Kau jangan pergi cek, kan? Jangan pergi cek. Kau cek akaun apa? Akaun Maybank. Akaun Maybank tak ada. CIMB kot. Cek CIMB. CIMB tak ada. Public bank kot. Tak ada, Ustaz. Itu makna akaun Allah tu, kira-kira Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Akbar, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala.
dinamakan suratul Fatihah, kan? Sebab pembuka atau yang mula-mula. Fatahah ni maksudnya buka, kan? Buka. Fatahah ni maksudnya buka. Allahumma ftahli. Jalan tuan-tuan yang masuk masjid tadi, kan? Kita baca doa, kan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Bukan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah. Allahumma ftahli, bukakanlah bagiku abwaba, babun jamak dia abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat Engkau ya Allah kepadaku. Kan kita masuk tadi kaki kanan, langkah kanan ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid ni tuan-tuan, masjid mim tu makan, kan? Tempat sajadah, sujud, masjid tempat sujud. Ini rumah Allah, tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah digelar surah pembukaan sebab mula-mula kita buka Al-Quran kita ada suratul Fatihah, kan? Jadi kita baca suratul Fatihah, kan? Kerana mengandungi secara ringkas dasar-dasar, kerananya Al-Quran diturunkan untuk memberi keterangan, untuk memberi penerangan, untuk mengajarkan kepada manusia keseluruhannya. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, kan dalam tu ada sifat Allah, kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama lain suratul Fatihah juga tuan-tuan, dia ada juga nama-nama lain untuk suratul Fatihah. Macam kita jugalah tuan-tuan, nama Ustaz Hanafi, orang panggil apa? Imam Hanafi lah. Ada nama glamour Ustaz. Imam apa? Handsome ada juga, kan? Imam tu Imam Hanafi Majlis Salat. Save nombor Imam Hanafi Majlis Salat. Jadi orang kenal Majlis Salat. Contohnya nama siapa? Nama Khairul Anwar, panggil apa? Ustaz Roy. Panggil Ustaz Roy sebab dulu Boroy gemuk. Allahu akbar. Dia ada nama lain, kan? Dia ada nama lain. Pak Cik Bakar, orang tak panggil Bakar, panggil apa? Pak Cik Ben. Pak Cik Ben, kan? Nama Khadijah, panggil apa? Mak Cik Katy. Nama Katy. Cat kan kucing tuan-tuan. Allahu akbar. Panggil mak Cik kucing. Maaf, gurau saja tuan-tuan. Jangan terasa hati. Allahu akbar. Jadi kita suka ubah-ubah nama kita, kan? Kalau ubah nama kepada yang okey sikit tak apa, orang kenal tak apa. Ini jangan panggil Makcik Cat. Kan? Janganlah tuan-tuan, orang kita ni suka ubah-ubah, kan? Jadi jangan ubah-ubah. Jadi nama pertama suratul Fatihah, surah Fatihatul Kitab, iaitu surah pembukaan Al-Quran, pembuka kitab Al-Quran. Kan kita mulakan dengan, kan, kalau MC majlis, kan? Kalau ada pengurusi majlis datang, jadi muslimin dan muslimat, kita buka majlis kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Nampak? Sebab apa dia buka majlis itu dengan suratul Fatihah? Sebab surah pembukaan, kan? Surah pembukaan, surah yang pertama sekali yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Dinamakan suratul Fatihah sebagai Fatihatul Kitab kerana dimulakan surah ini dari segi susunannya. Kan mulakan surah, kita buka Al-Quran yang sebelah kanan tu, kan? Sebelah kanan sekali suratul Fatihah, kemudian muka surat yang seterusnya di sini Alif Lam Mim, kan? Itu dinamakan surah pertama dibaca dalam Al-Quran dan menjadi surah pembukaan dalam ibadah kita solat. Wajib bacalah, kan? Jadi kita angkat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir, itu doa iftitah lah. Kemudian kita baca suratul Fatihah. Dinamakan suratul Fatihah sebab pembuka di dalam ibadah solat kita. Itu yang pertama. Apa nama dia tadi? Fatihatul Kitab. Fatihatul, huruf ha. Fatihatul Kitab. Ha kena beza dengan ha. Kalau huruf ta jangan samakan huruf ta. Kan huruf ta
contoh siratal ladzi bukan siratan. Contohnya nanti kita belajar insya-Allah. Nanti kita masuk dalam syafawi kita nanti insya-Allah. Kita talaki insya-Allah. Jadi ini menjadi surah pembukaan bagi surah di dalam Al-Quran yang ada 114 tu. Jadi suratul Fatihah ada yang surah yang pertama lah di dalam Al-Quran dan menjadi bagi bacaan di dalam solat fardu kita dan juga solat sunat kita lah. Yang kedua, digelar juga sebagai surah Ummul Kitab, kan? Ummul Quran ataupun surah induk lah, kitab yang induk, kan? Sebab kerana kedudukannya yang terletak di bahagian depan daripada surah-surah yang lainnya, kan? Ummul Kitab, Ummul Kitab lah, kan? Ibu segala ni, kan? Jadi digelar Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Kitab tu kitab Al-Quran, Quran tu Quran lah. Digelar juga Al-Quranul Azim, suratul Fatihah. Digelar juga Al-Quranul Azim, Azim Ain Zod Ya Mim, Al-Quranul Azim. Alif dibezakan dengan huruf Ain, kan? Huruf Ain dan huruf alif dibezakan, A dengan A, kan? Ditekan sikit lah. Nanti panggil Ustaz Hanafi lah, ajar makhraj huruf. Dinamakan sedemikian berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan suratul Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi muslimin dan muslimat, kita baca suratul Fatihah ni, kan, setiap amal perbuatan kita, kan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan ta'awuz yang kita dulu bicarakan minggu lepas, kan. Kita mulakan nak buat apa pekerjaan sekalipun, kita mulakan dengan Ummul Kitab. Kita nak pergi mana-mana, kan, baca ta'awuz, kita baca al-isti'azah, kan, kita baca supaya apa? Allah memberikan perlindungan, protection kepada kita daripada sebarang mara bahaya, sebarang bentuk kejahatan manusia, sebarang bentuk kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Digelar juga As-Sab'ul Mathani, digelar juga suratul Fatihah As-Sab'ul Al-Mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang, kan? Dalam solat kita, cuba kira berapa kali kita baca suratul Fatihah. Solat kita mulakan dengan solat subuh. Solat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama pun wajib baca suratul Fatihah, rakaat kedua pun kita baca suratul Fatihah. Solat zuhur ada 4 rakaat, ada 4 kali bacaan, so dah 6 kali. Tambah asar 4 kali, dah 10 kali. Maghrib tadi 3, dah 13. Kejap lagi nak solat isyak berjemaah, tambah 4 lagi, 17 kali kita baca suratul Fatihah. Setiap hari kita baca, itu baru solat fardu. Belum lagi kita solat sunat ba'diyah, solat sunat qabliyah, solat sunat sebagainya lah, kan? Malam karang nak tahajud pun kita baca suratul Fatihah, kan? Nak solat witir, nak solat hajat, jangan solat tarawih sudah. Solat tarawih, kan? InsyaAllah tahun ni kita hadapi Ramadan, kan? Kita pun hampir Ramadan, Tuan Imam, ya. Alhamdulillah, insyaAllah semoga kita hadapi Ramadan tahun ini dengan bebas daripada pandemik COVID-19, insya-Allah. Allahumma amin, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kita ulang-ulang suratul Fatihah, kan, di dalam solat kita, kan. Solat subuh tadi kita baca suratul Fatihah, rakaat pertama kita baca suratul Fatihah, ba'da suratul Fatihah kita baca surah apa-apa, surah Duha contohnya. Kalau rakaat kedua, kan, adakah kita nak baca surah Duha lagi? Kita mungkin ubah surah lain, jadi tak ulang-ulang. Zuhur kan kita baca surah lain lagi, ba'da suratul Fatihah kita baca surah Al-Insyirah, surah Al-Syarh, surah At-Tin ke, surah apa-apa juga, dianya tak ulang, kan. Tapi suratul Fatihah keistimewaan dia As-Sab'ul Al-Mathani, dia diulang-ulang surahnya di dalam solat kita, kan. Kerana
kita mengulang-ulangi bacaan suratul Fatihah di dalam setiap rakaat solat 5 waktu yang kita dirikan. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, suratul Fatihah digelar as-sab'u al-mathani. Yang ke seterusnya digelar juga surah Alhamdu, iaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan demikian kerana pada permulaan surah ini dimulakan dengan kalimah alhamdu, iaitu memuji kebesaran, memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara adab-adab berdoa juga kan tuan-tuan, yang pertama kita kena, kalau kita buka kitab Manhajul orang beriman Al-Mukhtasar Al-Abidin tu, dia kata apa? Di antara adab-adab berdoa itu tuan-tuan, kita memulai bacaan doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jangan angkat tangan, ya Allah, kau berilahkan aku rezeki. Intro lah dulu sikit gak? Itu bahasa Kelantan ya. Intro lah sikit, pujilah Allah dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan kita puji Allah. Kan? Macam kita nak pergi meminang anak orang, main gedah masuk, kau kena halau kan lagi. Kan? Kau intro lah dulu. Jadilah macam orang Melaka, pantun dulu buah rambutan di tepi rumah. Ayo kita intro lah. Orang Melaka kan kena pantun. Susah betul nak kahwin orang Melaka ni kan. Lalas kahwin orang Perak. Orang Perak pun kedai tak ada lah, kurang saja. Rumah saya orang Perak. Kalau ada orang Perak sini kan, orang Batu Gajah kan, banyak gajah kat situ kan. Saya orang Teluk Mas, banyak emas. Orang kaya, orang Teluk Mas banyak emas. Tuan-tuan orang mana? Ustaz Hanafi orang mana? Orang Majlis Selat. Banyak selat. Ustaz Fizwan orang sinilah, orang Melaka lah. InsyaAllah nanti kita panjang lebar berbual kan. Banyak emas kan. Intro dulu, kita puji Allah Subhanahu wa taala dulu kan. Kita pembuka bicara kita dulu kan. Kita baca doa, kita puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru kita minta doa kan, barulah kan Allah insya-Allah Allah perkenankan doa hamba-hamba dia insya-Allah. Kita ada adab-adab berdoa kan. Kita mulakan dengan ta'awuz dulu, al-isti'azah dulu, auzubillahi minasyaitonir rajim kan. Kita mulakan macam itu. Kemudian yang seterusnya asyifa, penawar ataupun penyembuh kan. Kalau kita buat perubatan Islam juga kan tuan-tuan, kita baca suratul Fatihah juga kan. Nama ini berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Fatihatul Kitab adalah penawar bagi racun. Hadis riwayat Imam Al-Bahaqi dan Ad-Darimi. Dan Nabi kata apa tuan-tuan? Suratul Fatihah juga adalah surah asy-syifa. Syifa-nya apa? Penyembuh, penawar kan kepada segala penyakit insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, digelarkan juga ar-ruqyah. Surah Al-Fatihah ini juga tuan-tuan digelar sebagai suratul ruqyah, iaitu ayat-ayat doa, ayat-ayat jampi, macam jampi lah ruqyah ni kan, untuk kita menghilangkan segala bentuk penyakit, bentuk apa-apa juga penyakit dan sebagainya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita bicarakan soal tentang nama-nama bagi suratul Fatihah. Kan ada macam-macam kan, ada 6 nama, banyak lagi nama-nama suratul Fatihah. Al-Wafiyah, Ad-Du'a, As-Su'al, Al-Kafiyah, Al-Asas, dan banyak ini nama-nama suratul Fatihah. Jadi muslimin dan muslimat insya-Allah kita selalu amalkan kan, kita selalu lepas ni kita dah tahu nama-nama lain bagi suratul Fatihah. InsyaAllah lepas ni kita akan tahu apakah maksud terjemahan suratul Fatihah. Barulah kita bila nak solat berjemaah tu rasa insyaAllah rasa khusyuk, rasa tak ada terbayang-bayang kan.
terbayang nak makan burger je lagi ke, kan? Terbayang-bayang nak makan KFC ke apa ke, kita cuba fokus di dalam solat-solat kita insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, insya-Allah kita dah tahu di antara kaifiat ataupun apakah maksud suratul Fatihah, iaitu surah pembukaan. Ya, jadi insya-Allah saya yakin dan percaya semua kalian telah menghafal surah ini sebab ianya dibaca di dalam solat-solat kita insya-Allah. Sebab dia berulang-ulang. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ini kalau kita bacanya berulang-ulang kita akan ingat. Kan? Cuba kita hafal lagu. Kan? Lagu apa tuan-tuan? Saya tak minat K-pop. Kita dulu dibesarkan lagu rock kapak kan contohnya. Malu tuan imam ada sini nak nyanyi segan. Contohnya lah kan. Nyanyi. Sebab apa kita boleh hafal lagu-lagu? Sebab kita selalu dengar. Masuk kereta kejap lagi tekan lagu rock kapak dari sinar mata ke ungguan, dari sinar mata, oi sinar mata, cinta untuk Nabila, apa lagi macam-macam, mimpi Syakila, oi nama mimpi Syakila, oi kan, misteri mimpi Syakila, macam-macam kita ingat. Sebab apa kita boleh ingat? Kenapa anak-anak kita hari ini daripada muda dia boleh ingat lagu-lagu K-pop, lagu-lagu Korea dan sebagainya? Sebab dia selalu tengok. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kalau kita baca Al-Quran ni tuan-tuan, kan, kalau kita ulang-ulang Quran, kan, kita cara kalau kita dulu masa kita belajar tahfiz dulu madrasah dulu kan, ustaz kita selalu pesan, kan, nak baca Quran ni kena ulang-ulang. Sekejap lagi nak main bola pun sambil tu boleh ingat. Nak tunggu turn main bola kan boleh ingat. Dan balik kampung dalam kereta kan pasang ngaji Quran, minta ayah beli CD Al-Quran, MP3 Al-Quran. Ini ayah beli CD dangdut. Habis berdangdut dalam kereta, boom, accident. Allahu akbar wa na'udzubillah. Cuba pasang CD Al-Quran, semoga Allah beri perlindungan juga. Kan? Allah beri perlindungan kepada kita. Kita musafir jauh-jauh kan. Lepas ni kalau PKP dah tak ada, nak jalan-jalan contohnya kan, nak balik kampung, nak balik jalan-jalan. Maklumlah sekarang ni musim durian kan. Perak sekarang tengah ranum duriannya, tengah sedap-sedap. Kampung ada durian. Kan? Sedap kan. Pasang CD Al-Quran. Saya pernah cuba daripada Tol Air sampai Tol Gopeng, tak sampai 30 juzuk kan. Dapatlah 5-6 juzuk, 10 tak sampai 10 juzuk. Bawa laju kan. Bawa perlahan habis 30 juzuk kan. Kita baca, kita ikut, kita dengar, kita baca, kita dengar, kita tengok Al-Quran tu, insya-Allah cepat ingat. Kan sekarang ada kaedah macam-macam kan. Dia hafal Al-Quran itu setiap muka surat dia boleh hafal sekali kan. Dia boleh, ada satu viral video kan, budak 2 orang Indonesia kan, dia boleh ingat baca pada bawah sampai atas. Kita baca atas sampai baca ke bawah, dia pada bawah ke atas. Allahu akbar. Saya tak mampu kan. Dia boleh kalau buat tahriri tulisan, tahriri pun dia pandai tulis tahriri Quran. Kita dulu belajar ada Syafawi, ada tahriri. Dia belajar, dia boleh tulis balik tahriri Quran. Allahu akbar. Sebab apa? Kita biasakan dia. Kita hafal lagu karaoke, tak payah tengok lirik kita hafal. Jangan lupa lirik. Ada satu rancangan, jangan lupa lirik. Sekarang ni jangan lupa ayat Al-Quran. Allah, kalau kita buat rancangan jangan lupa ayat Al-Quran. Berapa orang tengok kan? Allahu akbar, subhanallah. Jadi muslimin dan muslimat, jadi kita baca Quran kan. Kalau salah tak apa, tak ada masalah, kita ngulang. Sebab hadis Nabi kata kita banyak mengulang, banyak lagi pahala Allah berikan kepada kita. Ini kelebihan Al-Quran subhanallah berikan kepada kita ni tuan-tuan kan. Kalau kita salah baca, kita ngulang, merangkak-rangkak baca, tak apa, tak ada masalah, kita ulang balik. Pahala dikira, kita ulang-ulang itu dikira pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malu untuk membaca Al-Quran. Jangan malu tuan-tuan, kita baca Quran. Tak reti baca, tak apa. Jangan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita tak pandai membaca Al-Quran. Allahu akbar kan. Jadi kita hadapi dunia ini
sehingga ke alam akhirat nanti. Kita cuba insya-Allah muslimin dan muslimat banyakkan baca surah-surah pilihan sebelum tidur, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah insya-Allah. Kalau boleh umur kita hari ini kita dah hafal dah sebenarnya surah Al-Mulk, ada satu baris sebelah kiri tabarakallazi, kemudian muka sebelah wa asirru qaulakum aw jarubi, kemudian ada setengah ayat sebelah kirinya falamma ra'ahu zulfatan situ. Satu muka surat, dua muka tak sampai setengah. Falamma tu ada 5 baris, lebih kurang 4 baris. Pak Imam ada 3, 4, 5 baris. Kita hafal setiap hari, kita baca setiap hari, insya-Allah kita ingat. Kan? InsyaAllah kita amalkan, insyaAllah kita beroleh keberkatan, kita beroleh maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa innahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma rabbi zidna 'ilma rabbi zidna 'ilma wa zidna fahma. Allahumma fahkina fid din وعلمنا تأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء ومع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.